Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang kita tahu, pada awal tahun 2020, negara kita telah dilanda wabak membahaya iaitu penyakit COVID-19. Penyakit ini sangatlah membahaya kepada manusia dan boleh menyebabkan kematian kepada golongan yang berisiko. Banyak pihak yang telah berusaha untuk menghalang wabak ini. Terutamanya di negara kita, para frontliner adalah golongan yang paling penting untuk mengatasi wabak ini. Dengan itu, kumpulan kami telah ditugaskan untuk menerangkan tentang kepentingan frontliner dalam mengatasi COVID-19 di Malaysia. Dengan itu, kami akan menerangkan isu-isu sumbangan frontliner, siapakah tokoh frontliner di negara kita. Terima kasih. Dalam aspek sumbangan para barisan hadapan ataupun frontline ini, kita dapat melihat beberapa individu ataupun anggota yang memainkan peranan penting semasa penularan wabak ini. Antara anggota yang paling kita dapat lihat sumbangan mereka adalah anggota perubatan. Anggota perubatan merupakan individu yang paling berisiko tinggi untuk menghidapi dijangkiti penyakit COVID ini, kerana mereka terdedah secara langsung kepada virus ini sama ada semasa merawat pesakit, semasa menyelia mereka ataupun sebagainya. Kita lihat juga sumbangan daripada anggota keselamatan seperti polis dan tentera. Mereka melakukan sekatan jalan raya yang ketat dan mengikuti SOP demi untuk menyekat daripada virus ini terus menyebar ke negeri ataupun daerah lain. Mereka sanggup bertahan panas, hujan, dahaga, lapar serta kadang-kala dimaki oleh masyarakat, tetapi atas dasar tanggungjawab mereka, atas dasar dedikasi mereka, mereka sanggup menjalankan tugas mereka. Selain daripada itu, kita juga boleh melihat sumbangan daripada para sukarelawan. Sukarelawan semasa COVID ini, kita dapat lihat mereka bergerak secara individu ataupun secara berpasukan, dan mereka memberikan sumbangan dalam segala bentuk dan cara yang mereka rasa sesuai. Sumbangan mereka boleh dilihat melalui mereka menyediakan kelengkapan kepada hospital-hospital. Mereka juga ada yang menyumbangkan kelengkapan harian kepada mereka yang terjejas akibat perintah kawalan pergerakan ini. Okey, untuk sumbangan anggota yang terakhir iaitu penghantaran makanan. Okey, semasa tempoh wabak COVID ini, perkhidmatan penghantaran makanan masih lagi dijalankan. Jadi, para penghantar makanan perlulah melakukan tugas mereka untuk menghantar makanan kepada pelanggan. Seterusnya, mereka juga walaupun tugasan mereka tidak nampak gah seperti anggota perubatan ataupun anggota keselamatan, mereka juga turut menyumbang dalam mengurangkan penularan wabak ini ke dalam komuniti, kerana mereka mengurangkan pergerakan masyarakat untuk membeli barang ataupun makanan di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azwani binti Salihuddin Haq. Saya akan menerangkan tentang frontliners ataupun barisan hadapan yang layak dijadikan tokoh. Yang pertama sekali adalah Tan Sri Dr. Noor Hisham. Beliau merupakan Ketua Pengarah Kesihatan di Malaysia sejak tahun 2013. Beliau bersama-sama dengan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba bertanggungjawab dalam menangani wabak COVID-19 yang menular di Malaysia. Sebagaimana yang kita ketahui, peranan sebagai barisan hadapan semasa penularan wabak ini adalah amat kritikal, dan sebagai Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Noor Hisham memainkan peranan penting dalam mengetuai ahli perubatan negara untuk merancang dan menyediakan prosedur kesihatan bagi membendung wabak COVID-19 ini. Beliau bijak dalam menggembeling segala sumber sedia ada seperti
sumber manusia dan kemudahan serta fasiliti kesihatan secara efisien untuk mengendalikan serangan wabak ini. Kebijaksanaan dan keberanian Tan Sri Dr. Noor Hisham dapat dilihat melalui pelaksanaan PKP oleh kerajaan yang dinasihati oleh beliau, yang pada mulanya dianggap berisiko terhadap ekonomi negara, tetapi hasil daripada PKP tersebut, negara mengalami penurunan dalam kes COVID pada gelombang pandemik yang pertama. Tokoh yang kedua ialah Abid Irawan bin Ibrahim Liu atau lebih dikenali sebagai Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu dilahirkan di Muazzam Shah, Pahang pada 21 Disember 1984 dengan nama asal beliau iaitu Lien Yu Pao. Antara sumbangan beliau adalah bantuan bekalan makanan sebanyak 10 tan dari Pasaraya Elismat bagi penduduk Sabah. Antara barangan yang dibekalkan adalah pek beras, kotak berisi bekalan makanan seperti gula, garam, tepung, biskut dan lain-lain. Selain itu, beliau memberi sumbangan 200 kg daging segar dan buah-buahan serta sayur-sayuran kepada pihak zoo negara. Beliau memberi sumbangan ini selepas beberapa pihak daripada zoo tersebut meminta jasa baik beliau, disebabkan zoo negara terjejas kerana masalah kewangan yang menjadi semakin membimbangkan akibat COVID-19. Berbagai jenis sumbangan dan kebajikan yang sudah dilakukan oleh beliau demi kesejahteraan dan keharmonian negara. #kita jaga kita. Kesekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azkar Zikri bin Muhammad Zaidi. Sekarang saya akan kupaskan tentang isu-isu yang sedang berlaku di negara kita. Isu-isu ini berkait dengan petugas-petugas barisan hadapan atau lebih dikenali sebagai frontliner. Jadi tanpa membuang masa, isu yang pertama yang saya ingin kupaskan adalah tentang pembayaran allowance petugas, di mana petugas sukar untuk mendapatkan allowance mereka disebabkan oleh kelayakan ketat, iaitu kelayakan birokrasi yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi bila perkara sedemikian berlaku, terdapat satu agensi iaitu QPAD yang merupakan badan kesatuan sekerja yang berperanan untuk melindungi pekerja-pekerja sektor awam, dan badan ini dia membantu pihak-pihak petugas barisan hadapan untuk mendapatkan hak-hak mereka, iaitu allowance mereka. Jadi seharusnya pihak kerajaan mestilah lebih peka dan arif tentang perkara sedemikian dan tidak memandang remeh-temeh. Jadi itu adalah isu yang pertama. Jadi kita akan pergi pada isu yang kedua. Okey, untuk isu yang kedua ini, ia merupakan pengiktirafan dunia kepada petugas barisan hadapan di negara kita. Jadi pengiktirafan ini berlaku disebabkan oleh peranan yang dimainkan oleh petugas barisan hadapan kita sendiri. Dan kita dapat lihat sendiri pada sidang media yang diadakan, dan dalam sidang media ini terdapat Perdana Menteri kita dan juga Ketua Pengarah Hospital Sungai Buloh dan juga pakar perubatan penyakit berjangkit dan juga beberapa petugas-petugas barisan hadapan lain. Tujuan sidang media ini diadakan adalah untuk Perdana Menteri menzahirkan tanda terima kasih dan juga untuk ucap tahniah kepada semua anggota-anggota barisan hadapan. Jadi ini sangatlah bermakna buat mereka kerana mereka telah membanting tulang serta telah berusaha sedaya upaya untuk membasmi penularan COVID-19. Jadi itu untuk isu yang kedua. Jadi kita akan pergi kepada isu yang terakhir, iaitu isu yang ketiga. Isu yang ketiga ini merupakan bantuan kesukarelawanan yang diberikan kepada petugas-petugas barisan hadapan, dan secara tidak langsung bantuan ini telah memudahkan dan meringankan tugas-tugas mereka, dan kebanyakan bantuan ini diberikan diadakan oleh badan kerajaan dan juga badan bukan kerajaan. Dan program sebegini sangatlah bermanfaat kepada semua rakyat Malaysia yang ingin menjadi sukarelawan, kerana
Apabila menjadi sukarelawan ini, mereka dapat membantu dan juga dapat meringankan dan juga dapat memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat. Dan akhir kata daripada saya, sama-samalah kita jaga kita, dan sekian, terima kasih. Kita akan ke bahagian yang seterusnya, iaitu pendapat awam. Seperti yang kita semua tahu, seluruh negara kini sedang diserang virus COVID-19, termasuklah negara kita, Malaysia. Banyak usaha yang telah dilakukan bagi mengekang penularan virus COVID-19, terutamanya daripada pihak frontliner. Rakyat Malaysia telah melihat tugas-tugas sebagai seorang frontliner adalah suatu tugas yang berat dan sukar, kerana frontliner akan bekerja bersungguh-sungguh walaupun ada di antara mereka terpaksa bekerja berjauhan daripada keluarga serta bekerja lebih masa, malah cuti pun telah dipendekkan. Jadi sebagai orang awam, kita hendaklah mematuhi SOP yang telah ditetapkan, kerana langkah ini bukan sahaja dapat mengekang penularan virus COVID-19, malah dapat mengurangkan beban yang telah dipikul oleh pihak frontliner. Tetapi ada juga segelintir masyarakat yang tidak berpuas hati dengan petugas frontliner, kerana mereka terlalu tegas dan tiada unsur toleransi ketika menjalankan tindakan kesalahan melanggar SOP. Perkara seperti ini tidak sepatutnya berlaku, kerana petugas frontliner hanya menjalankan tugas mereka, dan kita sebagai orang awam yang bertanggungjawab hendaklah mematuhi SOP yang telah ditetapkan jika tidak mahu diambil tindakan. Pada pendapat saya, sebagai orang awam, kita hendaklah menghargai jasa petugas frontliner kerana mereka telah mengorbankan masa tenaga mereka untuk menjaga kita dan negara. Selain itu, masyarakat sudah mula sedar bahawa tugas mengekang penularan virus COVID-19 adalah tugas bersama dan bukan mengharapkan petugas frontliner semata-mata. Kita dapat lihat contoh di negara jiran kita, iaitu Indonesia. Petugas frontliner menjalankan mogok, tidak mahu bekerja kerana penduduk tidak memberi kerjasama dalam isu menangani virus COVID-19. Hal ini kerana petugas frontliner berasa penat dan telah berputus asa berusaha untuk mengekang penularan virus COVID-19, tetapi masyarakat di sana mengingkari arahan yang telah ditetapkan, dan ini menyebabkan kes jangkitan meningkat secara mendadak. Kita sepatutnya bersyukur di Malaysia tidak berlaku peristiwa sebegitu. Oleh itu, orang awam berpendapat petugas frontliner wajar dibayar dengan gaji yang lebih lumayan sebagai tanda kita menghargai jasa mereka dan berterima kasih kepada mereka. Tambahan pula, mereka merupakan individu yang berdepan risiko yang tinggi untuk dijangkiti virus berbahaya ini. Sedar tak sedar, sudah setahun kita berperang dengan virus COVID-19 ini. Rata-rata penduduk memberikan reaksi positif terhadap petugas frontliner. Jadi, masyarakat hendaklah terus bersabar dan tabah dalam mengekang penularan virus COVID-19 sehingga kita mencapai angka sifar jangkitan COVID-19. Malaysia boleh. Nama saya Naik Fikir bin Zakaria. Untuk kesimpulannya, pengorbanan pasukan kesihatan dan perubatan melawan pandemik COVID-19 sebenarnya tidak boleh dipertikaikan dan diperkecilkan lagi. Ibarat wira berjuang yang mempertahankan keselamatan dan kesejahteraan rakyat jelata. Pasukan petugas kesihatan dan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) khususnya memikul tanggungjawab dan tanggungjawab yang berat dan lebih sukar. Sekalipun mereka terdedah secara langsung kepada bahaya dijangkiti virus COVID-19, mereka terus menjalankan tugasan mereka dedikasi, profesional dan menunjukkan sikap autisme, iaitu mengutamakan kepentingan pesakit. Sebagai contoh, Barisan Kementerian Kesihatan Malaysia telah membuktikan tahap profesionalisme yang tinggi mutunya dengan mementingkan kebajikan pesakit melebihi kepentingan diri sendiri. Kemahiran bekerjasama dalam satu pasukan iaitu teamwork dan daya tahan yang luar biasa. Mereka juga tidak pernah rasa mengeluh dengan tugasan yang mereka lakukan. Tidak kira Barisan Pertahanan Negara, Barisan Kesihatan dan semua yang terlibat, mereka adalah wira bagi negara kita. Sekian, terima kasih.